Dr. ni siapa dah download? Siapa dah download? Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang belum download lagi, tolong buka Sidos dan download dalam Sidos. Okey, download melalui portal Sidos. Okey. Untuk topik yang kedua, okey. Minggu lepas kita dah cover berkenaan dengan Islam sebagai adin. Okey, kita dah tengok satu persatu berkenaan dengan konsep syariah, akidah dan juga akhlak. Okey, kita dah huraikan satu persatu rukun Islam dan juga rukun iman. Okey, kita juga membahaskan berkenaan dengan konsep akhlak, okey, ataupun ihsan lah. Okey, yang mana akhlak tu, pembahagian akhlak tu terbagi pada dua, iaitu um, akhlak terbagi pada dua, iaitu akhlak mazmumah dan juga akhlak mahmudah. Okey, untuk perancangan minggu ini, okey, kalau boleh buka semula ataupun boleh rujuk semula course outline yang diberikan untuk minggu ini, kita akan cover topik yang kedua. Okey, kita akan cover topik yang kedua, iaitu Islam dan asas syariah. Okey, Islam dan asas syariah. Yang mana LLO yang pertama untuk topik ini adalah untuk menerangkan, ya, menerangkan sumber ilmu Islam. Okey, menerangkan sumber ilmu Islam. Okey, perlu diingat ilmu tu adalah bersifat sangat luas. Okey, ilmu itu adalah bersifat sangat luas. Kat mana sahaja ilmu ni boleh kita perolehi. Sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Itu clear. Okey, itu clear. Allah Ta'ala kata, sekiranya kita mengetahui satu ilmu, maka kita faham. Rupanya banyak lagi ilmu yang aku tak faham. Okey, banyak lagi ilmu yang aku tak faham. Imam Syafi'i pun dia kata, kan? Ilmu kita ni ibarat kalau kita celup ayam, angkat. Ayat yang bakar menitik tu sahaja ayat kita. Ilmu kita. Ayat kita tercelup jari kat dalam bekas ayat, tak kira lah. Angkat, okey, nampak kan ayat yang bakar menitik tu kan. Itulah ilmu yang kita ada sebenarnya. Malah mungkin kurang daripada ayat tu. Okey, sedangkan ilmu sebenarnya adalah seluas lautan. Okey, ilmu lain bakinya adalah seluas lautan. Ilmu kita banyak tu saja. Tu sebabnya kita tak boleh sombong. Kita tak boleh riak. Kita tak boleh takabur dengan ilmu yang kita ada. Kita tak boleh mendabik dada, mengatakan kita ni hebat dan sebagainya. Okey. So, untuk LLO yang pertama adalah untuk menerangkan sumber ilmu Islam. Kita nak tengok sumber ilmu tu. Okey, merumuskan pengertian ilmu, menyeraikan sumber-sumber ilmu dan seterusnya menyatakan matlamat menuntut ilmu. Okey, seterusnya menyatakan matlamat menuntut ilmu. Okey, yang pertama adalah pengertian ilmu. Okey, tak payah cakap pasal ilmu ni kan. Memang kamu faham dah, ilmu terbagi kepada beberapa. Tahu dah. Okey, so sama-sama kita refresh balik, sama-sama kita belajar balik. Saya pun belajar juga ni. Kan sebab apa, lama dah tak ngajar. Jadi, okey. Jadi, sebagai pengenalan, kedatangan Islam membawa gesaan untuk menuntut, okey, menyebar dan memuliakan ilmu. Ya. Okey, gesaan menuntut ilmu. Wahyu yang pertama iaitu pada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Jelas mewajibkan pencarian ilmu. Okey, jelas mewajibkan pencarian ilmu. Itu sebab Allah kata Allah angkat darjat bagi orang-orang yang berilmu. Allah akan angkat darjat bagi orang yang berilmu. Talabal ilmu fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu adalah satu kewajipan terhadap orang-orang Islam. Satu kewajipan. Sebab apa? Kita belajar satu ilmu, kita tahu. Kita tak tahu satu ilmu tu, kena belajar, kena cari, kena kaji dan sebagainya. Kemudian tanpa ilmu dan pengetahuan, kita tidak akan mengenal Khaliq. Apa maksud Khaliq? Apa maksud Khaliq kat sini? Siapa tahu maksud Khaliq? Siapa tahu maksud Khaliq?
Iman Nur Hakim, apa maksud khaliq? Ya? Ya Iman? Tak dengar Iman? Tak tahu. Nurul Najihah, apa maksud iman? Iman. Apa maksud khaliq? Allah mencipta makhluk daripada 3 kepada ada mengikut kehendaknya. Okey, khaliq tu maksud pencipta. Okey, khaliq ini saya pakai mouse lah. Minta maaf kalau tulisan buruk lah sebab laptop ni tak ada touchpen. Okey. Khaliq. Khaliqun. Okey, bermaksud pencipta. Okey. Tak ada ilmu kita tak boleh, kita tak dapat mengenal khaliq, tak dapat mengenal Tuhan kita. Kena belajar. Kena belajar. Itu sebabnya kita dalam majlis ilmu ni, ingat dalam majlis ilmu ni, pahala yang paling besar sekali yang bawa telinga dia, yang bawa mata hati dia, dada dia, dan bawa pen dan juga buku untuk menulis. Tu pahala yang cukup besar. Sebab dia bawa telinga dia, dia bawa dada dia, hati dia, dia bawa pen dan juga bawa buku untuk menulis. Tu markah yang paling tinggi sekali. Okey, tamam 10, 10 markah. Kan, berbanding kita ni yang bawa body saja. Bawa body, bawa telinga, lepas tu masuk telinga kanan, keluar dan telinga kiri. Situlah saya tak kata kat kamu, saya kata kat saya lah. Kelas-kelas ni, dalam kelas ni semua baik-baik, semua ada buku kat depan laptop tu kan. Ada pen, tengah tulis ni, saya duk tulis apa, saya duk cakap apa ni, tengah tulis kan. So 10 markah. Okey. Kemudian perkataan ilmu disebut kira-kira 750 kali dalam Al-Quran. Nak menunjukkan betapa pentingnya kita perlu menuntut ilmu. Orang yang berilmu diberikan pujian dan dipandang mulia di sisi Islam. Ya, betul sekali. Okey, hal ini dapat dilihat melalui banyak Al-Quran, antaranya adalah surah Az-Zumar ayat 9. Siapa nak tolong saya baca? Tolong baca, Sat. Seorang. Volunteer. Tolong baca, Sat. Seorang, please. Volunteer. Surah Az-Zumar ayat 9. Kah? Tak ada siapa nak baca. Tak apa, kita pilih. Tak ada masalah. Kita minta siapa yang kena? Kita minta Fakrul Suyuf. Fakrul Suyuf, tolong baca saat ni ayat ni. Kah? Kalau tak boleh tengok kat sini, tak boleh tengok dekat slide, buka Al-Quran digital kamu dalam telefon tu. Kak, cepat. Fakrul Suyuf. Senyap macam ni. Sekejap. Okey. Slide tak clear. Slide tak clear kan? Okey, cuba buka Quran digital. Okey. Buka surah Az-Zumar ayat 9. Dia dah jumpa dah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Ayat 9. Betul.
Okay, sadaqallahul azim. Maksud dia Fakrul Suyuh? Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Adakah sama? Hal tu maksud kata adakah sama? Adakah? Hal yastawi alladhina ya'lamun? Adakah sama orang-orang yang mengetahui walladhina la ya'lamun dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sama ke? Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Okey. Dalam satu cerita para sahabat, okey, Rasulullah ingin Rasulullah menyampaikan wahyulah secara terbuka kepada kaum musyrikin. Okey. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan dengan menerangkan ataupun menyatakan ayat-ayat suci yang diturunkan. Ingat, ayat-ayat yang diturunkan adalah untuk menyelesaikan permasalahan semasa. Dan dalam masa yang sama, ayat-ayat suci Al-Quran tu diturunkan adalah untuk menunjukkan kelebihan Rasulullah. Okey, kelebihan Rasulullah ini menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu antara kelebihan-kelebihan inilah yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi salah seorang kaum musyrikin ditanya, "Ya Rasulullah, sekiranya betul dalam Al-Quran itu terdapat semua ilmu, okey, dalam Al-Quran tu ada semua ilmu, okey, tunjukkan dekat saya," dia kata, "tunjukkan dekat saya ilmu cara untuk membuat roti." Dia tanya Rasulullah, "Agak-agak kamu ada ke apa Al-Quran ni cerita pasal buat roti, membuat roti?" Yalah orang apa? Orang Mekah, Madinah kan makan roti kan. Semuanya berasaskan gandum kan. Jadi dia tanya, mana bukti, mana dalil yang menunjukkan, okey, tadi kamu kata, kamu sebut dalam Al-Quran semua ilmu, pasal ilmu ada. Okey, tentang ilmu politiknya, tentang ilmu apa ekonominya, tentang ilmu cakrawalanya, semua ilmu ada dalam Al-Quran. Okey, tunjuk dekat saya, buktikan dalam Al-Quran ni ada ilmu pasal cara nak buat roti. Kan? So Nabi buat apa? Nabi jawab apa? Nabi jawab apa? Adakah? Adakah ayat pasal roti? Dalam Quran adakah ayat pasal roti? Ada tak? Saya cakap seorang tak bestnya. Boleh je kan. Cakap seorang-seorang. Kamu seronok kau cakap seorang-seorang. Macam duduk depan cermin cakap seorang-seorang. Macam tak ada respon. Tak ada lah. Nak spesifik pasal cara nak buat roti tu tak ada lah. Tapi Nabi kata, saya dah lupa dah ayat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ya'lamun. Okey, Nabi kata fas'aluna ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Disebut dalam Quran. Okey, fas'aluna ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang, fas'aluna ahli dzikri. Tanyalah orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Fas'aluna ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah orang yang mengetahui apa sahaja yang kamu tidak tahu. Maksud kata kamu tak tahu kan, nak tahu pasal orang, nak tahu cara nak buat roti, tanyalah orang yang pandai buat roti. Macam itulah. Macam itulah dia punya gambaran dia. Orang kata apa? Kiasannya, bahasa kiasannya. Okey, bahasa mudahnya. Tak tahu satu benda, kita kena tanya pada orang yang lebih mengetahui. So maksud kata itu adalah cara untuk kita menuntut ilmu juga. Kita tak tahu satu benda, kita nak tuntut ilmu, cara nak buat roti, cara nak buat donat, cara nak buat kek, cara nak buat apa sahaja, nak tanya orang yang lebih mengetahui, orang yang pandai buat roti tersebut. Okey. Jadi nak buat satu-satu benda, tak tahu satu benda, kena cari ilmu juga. So apa saja yang kita buat, laksanakan mesti ada
ilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Semuanya orang yang berakal dapat menerima pelajaran. Nah, so pengertian ilmu dari sudut bahasa Arabnya alima, okey, ya'lamu ilman. Okey, alima ya'lamu ilman. Alimun. Okey, alimun. Kamus dewannya adalah kepandaian ataupun pengetahuan. Okey, typo nanti saya minta betulkan. Okey, ni slide ni saya buat ni, slide ni. Okey, nanti saya betulkanlah. Okey. Kepandaian. Jadi menurut ahli falsafah Islam, okey, menurut Ibnu Manzur, okey, merujuk kepada sifat Allah yang Maha mengetahui. Okey, sepandai-pandainya kita ni tak dapat menandingi ilmu Allah. Okey, berlawanan dengan sifat jahil. Berlawanan dengan sifat jahil. Okey, orang yang mengetahui ni lawannya adalah orang yang jahil lah. Okey, ataupun ilmu ni, pengetahuan ni lawannya adalah jahil. Okey. Mengetahui sesuatu dan pengertian al-a'lam. Al-a'lam ni maksudnya alamat, tanda, petanda dan sebagainya. Okey, tu menurut Ibnu Manzur. Okey, so Al-Qanuji pula dia kata al-idrak ataupun at-tasdiq, iaitu pengetahuan dan juga kebenaran. Idrak, pengetahuan. Okey, dan menurut Imam Al-Ghazali pula dia kata adalah hakikat ataupun kebenaran semua perkara yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa sahaja ilmu yang kita amal, okey, yang kita laksanakan, semuanya merujuk kepada ataupun bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sesimpel-simpel yang kita boleh fikir. Okey, contohnya dalam pengamalan kedoktoran, ilmu kedoktoran. Okay, contohnya, siapa tokoh falsafah Islam yang terawal yang menceburi bidang kedoktoran? Siapa tahu? Siapa tahu? Ibnu Sina. Pandai Haziq. Ibnu Sina. Kan? Dalam bidang kejuruteraan siapa? Siapa ingat? Dalam bidang kejuruteraan. Siapa? Siapa ingat? Tokoh falsafah Ibnu Haytham, banyaklah kan, ramailah. So tokoh-tokoh barat ataupun ahli-ahli falsafah barat memang mengakui dan tidak menafikan bahawasanya ilmu orang pertama yang menceburi dalam bidang-bidang ini adalah dalam kalangan tokoh-tokoh falsafah Islam, tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Memang tak dinafikan. Siapa kita untuk menafikan? Sedangkan tokoh falsafah barat yang mengiyakan benda ni kan. Begitu juga dengan ilmu cakrawala. Okey, ilmu apa orang panggil kaji bintang ni kan. Juga dikaji dan dicetuskan oleh yang dapat ilmu yang pertama adalah tokoh-tokoh agamawan Islam. Betapa ramainya tokoh-tokoh saintifik barat ni yang makin kaji pasal ilmu-ilmu saintifik ni, yang makin dia orang kaji pasal ilmu-ilmu saintifik, ilmu sains, ilmu teknologi ni, dah ramai dah sebenarnya yang memeluk agama Islam. Kerana apa? Kerana keajaiban. Bagi mereka adalah keajaiban yang Allah Taala kurniakan kepada umat Islam ni kan. Masuk kata untuk semesta alam ni. Betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ramai. Tapi tak dibahaskan lah benda ni, tak diceritakan semula. Kalau cerita habislah orang Yahudi dan Nasara ni, dia pun mana boleh kalah dengan Islam. Mereka tak boleh. Walaupun pada dasarnya dia orang kalah dengan Islam, tapi dia orang tak nak mengaku. Okey, seterusnya menurut Ibnu Khaldun, dia kata ilmu ni adalah sesuatu yang dapat dipelajari oleh manusia sama ada menggunakan akal fikiran, panca indera, pengalaman mahupun dengan pertolongan wahyu ilahi. Okey, so kat mana-mana saja kita boleh pelajari ilmu ni.
Okey, kemudian Syed Muhammad Naqib Al-Attas dia kata apa? SM ni Syed Muhammad Syed Muhammad Naqib Al-Attas dia kata ilmu sebagai ketibaan datangnya kehadiran sesuatu makna ke dalam jiwa seseorang hasil daripada maklumat atau tentang makna tertentu. Maksud kata bila kita kaji kita dapat satu-satu ilmu tu itulah sebenarnya makna sesuatu. Kita dah dapat kaji, dah ada keputusan dia, kita kaji. Okey, kita cari, so kita dapat jawapan dia. Itu adalah makna yang disebut makna sesuatu tu. Okey, kita dapat satu jawapan. Itu adalah apa ni? Maksud ilmu dari pandangan Syed Muhammad Naqib atas. Okey, kemudian bukan sahaja golongan agamawan sahaja yang mentafsirkan ilmu bab ilmu ni, malah golongan barat juga mentafsirkan maksud ilmu. Okey, dia orang juga memandang ilmu ni dalam perspektif yang berbeza-beza. Menurut perspektif barat, ilmu adalah pengetahuan yang dapat diperolehi melalui pengalaman. Okey, perolehan maklumat secara dapatan empirik. Empirik ni maksud kata dia buat kajian, lepas tu dia ada hipotesis, lepas tu dia ada keputusan, satu-satu keputusan. So dia dapatan empirik ini maksud kata empirical, orang sebut empirical tu kan. Maksud kata dia buat kajian, dia buat hipotesis, so dia ada dapat keputusan yang tertentu, ada hasil dia. Tu maksud kata dapatan empirical ni. Jadi barat hanya menerima ilmu melalui perkara yang dapat diukur, dibuktikan dalam makmal sahaja. Okey, perkara-perkara gaib ni dia orang tak percaya. Okey, perkara-perkara gaib ni. Contohnya kalau kita kata Allah ni manusia ni dijadikan daripada tanah. Okey, bumi ni adalah ada pencipta dia. Siapa pencipta dia? Allah, tak ada. Maksud dia tak boleh bayang, tak boleh nampak. Siapa Allah? So dia tak boleh terima. So mereka menolak perkara-perkara gaib seperti akhirat, syurga, neraka kerana perkara tersebut tidak dapat dibuktikan secara empirical ataupun secara saintifik. Itu sebabnya kalau agama Kristian, okey, dia orang buat salah, dia orang kena pergi bayar duit, panggil apa tu? Proses apa? Bayar duit, lepas tu diberikan dengan kad merah, lepas tu dosa tu terhapus, jadi suci balik. Saya tak ingat agama Kristian nama apa. Kaedah pensucian dosa-dosa tu kan. Saya tak ingat. Nanti kalau ingat saya abang. So kalau buat dosa, buat salah, bayar duit, lepas tu diberikan kad merah, lepas tu ada mantra-mantra sikit baca, ada perjanjian sikit-sikit, so selesai. Buat dosa balik, lepas tu bayar duit balik, bagi kad merah balik, lepas tu selesai. Macam tu. Orang Islam, kita buat dosa, kalau dengan manusia, sesama manusia, kita kena minta maaf dekat manusia. Kalau kita berdosa dengan Allah Ta'ala, kita kena bertaubat dengan taubatan nasuha. Tak mau ulang balik dah perbuatan tu. Kan? Tu kalau kita berdosa dengan Allah, berdosa dengan Allah bila-bila masa saja kita boleh bertaubat. Dengan manusia, selain daripada taubat, kita tak mau lagi ulang benda-benda yang kita dah buat, kita kena wajib minta maaf dekat orang tu. Tu sebabnya bahaya kalau kita ada dosa dengan manusia ni. Selagi dia tak maafkan kita, selagi itulah kita dalam keadaan dosa. Okey. Kemudian ilmu menurut perspektif Islam pula satu himpunan pengetahuan manusia hasil usaha pemahaman manusia yang lengkap. Kita mencari ilmu tersebut. Kemudian merangkumi semua aspek, struktur, sistem, hukum-hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang dikaji dan diselidiki sehingga dapat memberi keyakinan di hati untuk mengamalkannya dengan benar. Okey, sebab apa? Tahap kebergantungan kita, tahap kebergantungan umat Islam ni adalah melalui 4 perkara. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dengan Qiyas. Okey, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dengan Qiyas. Al-Quran tu menetapkan segala hukum. Okey, menetapkan segala hukum. As-Sunnah pula adalah mendetailkan hukum tersebut. Okey. Ijma' adalah pandangan para ulama yang mujtahid. Okey, maksud kata ulama ni
berijtihad mengeluarkan sesuatu hukum. Okey, ulama ni berijtihad mengeluarkan sesuatu hukum. Yang mana hukum-hukum tersebut mungkin hukum yang baru. Okey, yang tak berlaku pada zaman Rasulullah dulu. Maksud kata yang tak berlaku lagi pada zaman pemerintahan Rasulullah. Okey, hukum-hukum baru yang berlaku. Okey, dan qiyas pula adalah menyamakan sesuatu hukum dengan hukum yang lama. Okey, menyamakan sesuatu hukum dengan hukum yang lain. Tu maksud kata hukum-hukum yang berkaitan dan perlu dikaji, diselidiki dan dapat mengeluarkan sesuatu keputusan. Kan. Saya nak bagi contoh ijma' ni. Contohnya contoh ijma'. Contoh ijma'. Okey, bayi tabung uji. Contoh bayi tabung uji. Kan, bayi tabung uji kan. Zaman dulu tak ada bayi tabung uji. Tak berlaku. Sekarang ni berlaku. So nak membahaskan hukum melaksanakan bayi tabung uji sama ada sah, tidak sah, sama ada haram, sama ada makruh, sama ada sunat, sama ada makruh, sunat, wajib, harus, satu lagi berapa? Makruh, haram, sunat, wajib, harus. Sama ada 5 benda tu, mana satu nak ambil? So siapa yang memainkan peranan? Ni ijma' ni lah. Para mujtahid ataupun ulama-ulama ni, ulama-ulama yang mujtahid, okey, berijtihad mengeluarkan satu hukum. Okey, mengeluarkan satu hukum yang boleh digunakan pakai untuk situasi semasa. Okey. Okey, so hukum ni adakah hukum yang dibuat sewenang-wenangnya? Hukum ni disandarkan dengan ayat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Disandarkan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. So bukan maksud ulama ni saja-saja buat hukum, tetapi buat hukum berdasarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kalau contoh bayi tabung uji tadi, contohnya hukum asal dia adalah haram. Sebab apa? Sebab dia buat di luar tabi'i, maksudnya di luar kebiasaan. Bukan melaksanakan proses melahirkan bayi ataupun nak bagi jadi baby tu dengan proses yang normal, yang panggil apa, yang natural. Kan, hukum asal. Tetapi apabila dilihat dari sudut illah dia, dari sudut sebab dia, sebab kenapa boleh buat bayi tabung uji tu, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pasangan yang berkahwin lama tapi tak dapat lahirkan anak, tak dapat zahirkan zuriat. Kemudian si isteri ada masalah kesihatan yang tertentu sehingga tak mampu untuk melahirkan anak secara normal, maka hukum yang haram pada asal tadi dimasukkan kepada harus. Okey, maksud kata harus melaksanakan bayi tabung uji. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh illah tadi, sebab-sebab tadi. Boleh faham nak? Jadi bayi tabung uji ni dilaksanakan untuk melahirkan zuriat bukan secara natural. Okey, bukan secara natural. Itu antara perspektif Islam tu. Maksud kata hukum-hukum yang berkaitan, hukum-hukum yang sesuatu tu dikaji, diselidiki sehinggalah mendapat hasil yang memuaskan hati. Yang mana keputusan tersebut tidak melanggar syiar. Okey, tidak melanggar akidah dan juga tidak melanggar syariah Islam. Boleh faham tu? Boleh faham maksud ilmu dari sudut perspektif Islam tu kan? So huraian dia sangat luas. Okay, selain daripada bayi tu tabung uji, kita boleh nampak, kita boleh tengok lagi pasal bayi tabung uji, apa lagi, isu-isu semasa yang kita boleh nampak. Ni pemindahan organ. Zaman-zaman Rasulullah, zaman para rasul tak ada pemindahan organ lagi. Kan, sekarang di mana dibolehkan. Dibolehkan, diharuskan.
Hukum asal sama juga, hukum asalnya haram. Sebab apa? Mana boleh kita tanam si mati ni tanpa ada organ. Kan? Tak boleh keluarkan organ simply kan. Maksud kata kalau mati seorang anak Adam tu kena tanam semua anggota badan tu. Tak boleh korek ni simpan, tak boleh. Hukum asalnya. Tetapi disebabkan oleh ilah yang tertentu, sebab-sebab yang tertentu, maka pemindahan organ tu diharuskan. Okay? Diharuskan. So siapa yang buat hukum ni? Golongan mujtahid mengeluarkan hukum berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada sebab-sebab yang tertentu. Okey, ada sebab-sebab yang tertentu. Okey, tu maksud dia. Banyak lagi lah pasal apa lagi? Pasal pembedahan plastik. Plastik ni kalau sahaja untuk mengolah ciptaan Tuhan ataupun merubah ciptaan Allah, haram, terang-terangan haram. Okey, terang-terangan haram. Tapi kalau disebabkan oleh accident berlubang kat pipi ni contohnya kan. So diharuskan untuk buat inilah plastik surgery lah untuk tutup. Kalau tak buat nanti susah nak baik, susah nak alih ke air semayang dan sebagainya. Tapi ada syarat-syarat dia. Sama je. Bayi dah beruji dah syarat dia. Okey, pemindahan organ pun ada syarat dia. Kalau pemindahan organ ni kena ahli waris tu bersetuju untuk bagi organ tu ataupun tuan body tu sendiri sebelum apa-apa jadi dia dah sign surat dan dia akui dia aku mati esok ambil lah organ aku ni untuk digunakan. So ada ni. Kalau kamu tengok Imam Muda Ashraf, Datuk Roshamno, dia ada satu kad untuk memang untuk pemindahan organ punya kad bersetuju. Buatlah. Okey, supaya esok itu boleh jadikan kita punya syafaat lah ataupun kita panggil amalan kita lah. Kita mati esok orang menggunakan organ kita, tambah pula kita bagi dekat ustaz-ustaz, memang dia pergi mengaji dan sebagainya. So orang menggunakan organ kita tu kan. So kita dapat manfaat lah. Situlah. Okey. So ilmu tidak hanya terbatas pada dapatan empirical sahaja. Okey, kita boleh bukan sahaja terbatas untuk satu-satu kajian empirical saja yang ada keputusan saja, tetapi kita boleh juga berfikir secara logik pun boleh juga. Okey, contohnya kaedah-kaedah saintifik. Okey, kita kaji dan kita baca Al-Quran, kita baca tafsir Al-Quran, so kita dalam masa yang sama kita tak kaji pun tak apa, kita dah yakin bahawasanya apa yang terkandung dalam Al-Quran ataupun kita yakin bahawasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu merupakan satu ilmu ataupun satu keputusan yang paling tepat dan benar. Okey, tidak hanya terbatas kepada dapatan empirical sahaja. Tak semestinya. Okey, tak semestinya. Alright, itu adalah ilmu menurut perspektif Islam. Okey, ini adalah dalil kewajipan menuntut ilmu yang mana ayat yang 5 ini, okey, telah dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada wahyu yang pertama. Okey, wahyu yang pertama bila? Di mana? Boleh beritahu kat saya? Bila Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama ni? Tak kena bagi nama juga ke? Haziq? Ya, Puan. Bila Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama ni? Di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira kan? Okey. Siapa ingat tarikh dia? Bila? Bulan? Ramadan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bila? Berapa hari bulan? 17. Ya, 17 Ramadan.
Okey, Nabi Muhammad pergi berkhulwah di Gua Hira. Okey, pada ketika itu hai, Nabi Muhammad ya Allah ya Tuhan, astagfirullahaladzim. Post Covid, siapa biasa ni Covid. Post Covid masih batuk lagi. Ini adalah dalil kewajipan menuntut ilmu. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah Iqra. Okey, bacalah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Okey, khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia ni siapa? Dia Allah Taala menciptakan manusia daripada segumpal darah. Okey, daripada segumpal darah. Alaq ni daripada darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Akram, pemurah, yang mulia, karim. Okey, allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan qalam. Okey, bahasa Arab qalam tu adalah pen. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Okey. Kita ni mind ni asalnya kosong, zero, tak tahu apa. Dia tak tahu pasal ilmu Allah ni. Tetapi dia kata ajar, belajar, kan? Malam ya'lam, apa yang tidak diketahui. Okey. Jadi Rasulullah SAW telah menekankan kepada seluruh umatnya tentang kewajipan menuntut ilmu ke atas semua individu muslim. Okey, jadi kita menuntut ilmu ni adalah satu ibadah. Jihad fi sabilillah. Okey, jihad fi sabilillah. Kemudian kita membincangkan tentang ilmu tersebut. Kita duk bincang pasal sesuatu ilmu merupakan tasbih. Okey, dapat pahala tak ni? Ni dapat pahala tak? Subhanallah, memang dapat pahala. Tasbih dapat pahala. Mengkajinya adalah jihad. Mengkaji sesuatu ilmu tu adalah jihad. Okey, jihad menuntut ilmu. Okey, mengajarnya, mengajar ilmu tu adalah sedekah, walaupun satu ilmu. Okey, walaupun satu ilmu. Balighu anni walau ayah. Okey. Nah, kita ajar ilmu ni adalah sedekah. Sedekah. Tak kira ilmu apa. Contohnya Haziq ni dia pakar, specialist dalam programming. Okey, nak coding, pasal coding ni. Nak buat database satu-satu benda. Tak kira lah apa-apa. Iman ni pakar dalam pembangunan website contohnya. Dia nak buat sesuatu, nak buat website ni senang, buat website ni senang. Kena ada coding tu, kena ada ni. Kena ada see out, kena ada see in. Macam-macam kan. Saya dah lupa, dah belajar lama lah benda tu. Okey. Iman ajak dekat Haziq. Haziq dapat satu ilmu. Nak bagi dia tak fail, kena letak contoh dalam coding-coding ni lah kan. So, Haziq dapat satu ilmu. So, Iman ni dapat pahala sebab apa? Sebab mengajak Haziq ni dapat ilmu. Kalau Haziq tak faham pun tetap lah kot dapat pahala. Itu adalah satu sedekah. Menyampaikannya adalah amalan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang. So kita jangan kedeku ilmu, satu ilmu. Kalau kita ada ilmu tu kita kena ajak dekat orang kan. Bukan bermakna yang jadi cikgu-cikgu ni pun tak payah belajar lah. Kita dah ada pelajar dah. Okey, kita ajak saja apa yang kita tahu tu. Tak semestinya.
Tak kira cikgu ke, tak kira siapa ke, ilmu tetap kena cari, ilmu tetap kena miliki, ilmu tetap kita kena improve. Kita kena tahu ilmu-ilmu yang lain juga. Jadi kewajipan menuntut ilmu tidak kira di mana sahaja berada asalkan mendatangkan manfaat kepada agama diri, masyarakat dan negara. So kena ingat yang tu. Kemudian ini adalah pembahagian ilmu. Tak nak, saya tengok ni nak. Okey, memang tak sempat habis hari ni. Apa? Kita tengok mana yang sempat sahaja. Alright. Seterusnya adalah pembahagian ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali, dia kata ilmu terbahagi kepada dua kategori utama, iaitu ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Okey, tahu kan? Apa itu ilmu fardu ain, apa itu ilmu fardu kifayah? Tahu dah. Kau belajar dah hari dulu. Betul lah tu. Yang tu lah. Tak akan berubah punya. Apa yang kamu belajar dulu itulah juga. Macam tu lah. Okey, ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib diketahui, ilmu yang wajib dipelajari ke atas setiap individu Muslim yang mukallaf. Okey, bukan sahaja mempelajari tetapi melaksanakan dan mengamalkan. Okey, mengamalkan. Sebab apa? Al-ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan, al-ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan ibarat kasyajar bila samar, seperti pokok yang tidak ada buah. Syajar seperti pokok yang tidak ada buah. Samarun ni buah. Okey, so kena ada synchronize dia. So daripada kita belajar, kita implement, baru ada hasil dia. Bila kita amalkan, so dalam masa yang sama ketakwaan dan juga keimanan tu akan bersama-sama. Meningkatkan dalam masa yang sama. Bila kita mengerjakan, kita mengamalkan dengan penuh tawaduk, penuh khusyuk dan tawaduk ni, penuh istiqamah, maka keimanan dan juga ketakwaan itu akan datang secara bersekali. Okey. Kemudian ilmu fardu kifayah pula adalah tuntutan ke atas satu kumpulan orang Islam yang mukallaf untuk melakukannya ataupun mengerjakannya, maka yang lainnya tidak dituntut lagi. Contoh dia apa? Contoh ilmu fardu kifayah ni apa? Boleh bagi tahu kat saya tak? Ilmu kedoktoran. Ya, ilmu kedoktoran lagi. Lagi? Macam kamu ni dah IT, ilmu IT pun semua, tak semua wajib. Kalau wajib semua, sekali-sekali dengan mak-mak saya kat kampung tu pun kena belajar IT. Kan kalau jadi fardu ain. Sebab jadi ilmu fardu kifayah nak. Okey, ilmu lagi apa lagi pasal memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, apa semua itu adalah fardu kifayah. Sekali seorang tak amal, maka orang lain semua berdosa. Okey. Kemudian ilmu fardu ain ni adalah berkaitan dengan ajaran agama yang asas dan perlu bagi setiap hamba Allah. Kemudian ilmu yang berasaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah juga dikenali sebagai ilmu wahyu. Kemudian ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Okey, merangkumi 3 aspek utama ni lah. Ini memang tak boleh lari ni. Okey, ni memang satu kewajipan yang tak boleh lari dalam kehidupan manusia yang ni lah, yang beragama Islam lah. Kaidah syariah dan juga akhlak. Iman, Islam dan ihsan ni. Kemudian ini adalah pembahagian ilmu fardu ain, yang mana ilmu yang berkaitan dengan keimanan, okey, iaitu berkaitan dengan akidah kita, rukun iman. Ilmu yang berhubung dengan perundangan Islam, okey, berhubung dengan perundangan Islam, solat, puasa, zakat. Ilmu yang berhubung dengan ilmu-ilmu yang diharamkan, okey, bermakna ada benda yang perlu kita elakkan. Tu sebabnya dia kata amar ma'ruf nahi munkar. Okey, buat benda yang ma'ruf dan tinggalkan, jauhkan. Jauhkan, jangan dekat pun dengan yang mungkar ni.
Contohnya zina. Disebut sini zina. Mencuri. Zina. La taqrabu zina. Dalam Al-Quran disebut la taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Jangan masuk dekat pun. Jangan masuk dekat pun. Zina ni tak boleh. Zina kecil ni macam mana? Kita tengok benda-benda yang tak baik, dengar benda-benda yang tak sepatutnya, yang lucuh dan sebagainya kan. Minta maaf saya sebut, minta maaf. Saya nak bagi contoh. Tu adalah bunga-bunga zina. Nah, so jangan hampiri zina. Okey, dan pesan daripada awal lagi. Okey, itu adalah ilmu-ilmu yang diharam. Tok Soh duk belajar pasal tu. Kan? Kemudian mencuri pun sama juga. Kemudian seterusnya menyebutkan Allah. Okey, itu adalah ilmu-ilmu yang diharamkan. Kemudian ilmu yang berhubung dengan pergaulan manusia sesama manusia, contohnya hak pemerintah terhadap rakyat, hak jiran terhadap jiran dan sebagainya. Okey, itu yang melibatkan pergaulan hablum minan nas. Hubungan di antara manusia sesama manusia. Seterusnya adalah ilmu fardu kifayah, yang mana ilmu ini tidak mewajibkan setiap orang Islam mempelajarinya. Macam kita sebut tadilah, kewajipan untuk ilmu ini hanya terbatas ke atas segolongan manusia sahaja. Kiranya tidak ada orang yang mempunyai kemahiran dalam ilmu kifayah tersebut, maka ia menjadi fardu ain. Tu bahaya. Kalau tak ada siapa dalam kawasan tu yang tak ada belajar pasal ilmu tu, semua akan jadi fardu ain untuk belajar. Jadi berkaitan dengan urusan keduniaan yang perlu bagi umat Islam untuk kesempurnaan hidup manusia. Ya, okey. Contohnya macam saya sebut tadilah, berkenaan dengan pengurusan jenazah dan sebagainya. Kalau tak ada orang nak buat, macam mana kita nak uruskan si mati? Sedangkan dalam Islam dia kata apa? Antara perkara yang perlu disegerakan adalah orang yang meninggal kena kebumikan, hutang perlu dibayar. Kan? Perlu disegerakan. Banyak-banyak benda lah yang perlu disegerakan. Macam mana? Kalau tak ada orang yang nak uruskan, kan? So, contoh ilmu fardu kifayah ni ilmu kemasyarakatan, ilmu sains tabi'i, ilmu fizik, sains gunaan, ekonomi, pentadbiran, bla-bla macam-macam lah. Okey. Kemudian menurut Ibn Khaldun, tadi Imam Al-Ghazali kan, Imam Al-Ghazali dia sebut ilmu terbagi pada dua, iaitu ilmu fardu kifayah dan fardu ain. Tapi menurut Ibn Khaldun pula dia bagi kepada dua juga bahagian, iaitu ilmu naqliyah yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah, dan juga ilmu aqliyah, iaitu dalil-dalil aqli. Okey, ilmu naqliyah N dan juga ilmu aqliyah A. Naqliyah ni yang semua yang berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu aqliyah adalah yang bersumberkan wahyu. Yang bukan bersumberkan wahyu itu adalah ilmu. Alright. Ilmu aqliyah ni ilmu yang bukan yang contohnya ilmu, kalau kat bawah ni ada, nanti kita tengok lah. Ilmu logik mana saya belajar semuanya. Siapa yang belajar sekolah agama dia akan dia belajar lah ilmu mantik ni, ilmu logik ni. Okey. Kita tengok dulu ilmu naqliyah. Okey, bersumberkan wahyu. Yang pertama, ilmu naqliyah ni, ingat ilmu naqliyah adalah berdasarkan kepada tauhid, iaitu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mana dia ada dua pecahan pula. Okey, bersumberkan wahyu dan tidak bersumberkan wahyu, yang bukan bersumberkan wahyu. Bila bersumberkan wahyu ni adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bukan bersumberkan wahyu ni adalah ilmu fiqh. Okey, ilmu fiqh. Kemudian ilmu usul fiqh. Kat mana asal usul fiqh ni? Ilmu usul fiqh. Dan ilmu tasawuf. Bukan tasawur lah. Beza tasawur R dengan tasawuf F. Tu. Beza ilmu tasawur dengan tasawuf. Tasawuf ni adalah ilmu-ilmu sufi. Ilmu-ilmu sufi. Dan ramai orang yang belajar ilmu tasawuf ni, kalau tak belajar tanpa tok guru, yang baca kitab saja, yang tu boleh jadi ajaran sesat. Tu yang dia mengaku dia Tuhan, dia mengaku dia Nabi, dia mengaku Al-Quran tu diturunkan kat dia. Kan? Yang agama Tuhan Harun tu, tengok tak ajaran sesat tu. Yang tu lah tu, yang belajar ilmu tasawuf ni tanpa ada tok guru ni bahaya. Bertapa dekat apa hutan dan sebagainya, apa semua tu lah, tu bahayalah. So kena ada
untuk guru, kena ada guru yang mengajarkan kita. Kemudian ilmu aqliyah ni adalah hasil daripada akal dan pemikiran manusia yang berhubung rapat dengan kemajuan dan peradaban manusia setempat. Okey, contohnya ilmu mantiq, ilmu logik, ilmu fizik, metafizik dan ilmu pembelajaran. Apa sahaja pecahan-pecahan ilmu-ilmu dalam pembelajaran ini dikira sebagai ilmu aqliyah. Okey, akal dan pemikiran manusia. Okey, ini adalah sifat-sifat ilmu yang mana sifat ilmu ni adalah bersifat rabbaniyah, bersifat terbuka dan juga bersifat syumul. Okey, saya tak boleh nak habiskan semua ni lah. Okey, kita stop sampai 21.2 saja. Okey. Apa maksud sifat ilmu bersifat rabbaniyah ni? Yang bersifat terbuka ni macam mana? Yang bersifat syumul ni macam mana? Rabbaniyah ni bersifat ketuhanan. Terbuka ni maksud kata open. Syumul ni maksud kata yang menyeluruh. Okey, universal. So kita tengok ilmu yang bersifat rabbaniyah ni yang mana ilmu dalam Islam ni adalah bersumberkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersifat rabbaniyah, bersifat ketuhanan. Yang mana Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber rujukan utama. Okey, kita ni memang tak boleh lari lah. Apa sahaja apa yang kita buat ni, landasan kita adalah berpaksikan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian Rabbani juga meliputi dari segi penggunaan ilmu itu sendiri. Yang mana macam saya sebut tu tadilah, kitaran kita adalah berkisar kepada paksi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ilmu digunakan untuk kebaikan manusia dan alam seluruhnya. Ingat, Islam ni bukan sahaja menjaga hubungan dengan Allah semata-mata, tetapi menjaga hubungan sesama manusia dan juga hubungan sesama alam. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Okey. Kemudian apabila ilmu tidak dikaitkan dengan Allah SWT, manusia akan menjadi takabur. Okey, dengan kelebihan yang ada padanya. Itu saya sebut tadi. Kalau belajar tasawuf tak ada ilmu, tak ada guru, tak ada orang yang mengajarkan, buat syok sendiri saja, tu bahayalah. Dia rasa macam dia saja yang berkuasa, dia rasa macam dia lah pemerintah utama, dia rasa dia lah pengganti Rasulullah. Macam tu. Dan matlamat ilmu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat apa yang saya sebut tadi? Okey, al-ilmu bila amalan kasyajar bila samar. Okay, ilmu yang tidak dipraktikkan seperti mana pokok yang tidak ada hasil, tak ada buah. Jadi kalau kita amalkan, maka keridhaan akan bersama-sama kita. Keridhaan Allah itu akan bersama-sama dengan kita. Dan dalam masa yang sama, keimanan dan ketakwaan kita akan semakin bertambah dan juga bertambah. Okey, kemudian ilmu juga adalah bersifat terbuka. Boleh menerima ilmu-ilmu yang lain. Okey, bukan bersifat terbatas pada satu tempat saja. Okey, jadi sumber untuk memperoleh ilmu adalah sentiasa terbuka dan tidak terbatas kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengambil ilmu dari sumber yang benar sama ada melalui kajian, pemerhatian dan seumpamanya. Okey, walau bagaimanapun hasil atau dapatan daripada sumber yang bertentangan dengan kenyataan Al-Quran dan As-Sunnah adalah ditolak sama sekali. Okey, matlamat tidak menghalalkan cara. Apa saja kita nak buat, apa saja yang kita nak buat, buatlah apa saja, janji matlamat tidak menghalalkan cara. Okey, matlamat tidak menghalalkan cara. Kena ikut dia punya saluran yang betul lah. Okey. Kemudian sumber ilmu tidak semestinya daripada orang Islam sahaja, bahkan Islam menggalakkan umatnya untuk mengambil ilmu dari siapa sahaja asalkan bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, tak kisah, tak ada masalah. Macam kita duk belajar geografi, macam kita duk belajar sains. Okey, kita tahu, kita belajar teori-teori dan sebagainya kan. So kita ambil juga teori daripada Plato. Kita tengok, kita bukan ambil, kita baca, kita kaji juga teori daripada Socrates, Plato, apa semua tu kan, daripada falsafah-falsafah, tokoh-tokoh ataupun ilmuwan barat ni, kita baca dan kita ambil ilmu tu, kan, tak ada masalah. Cumanya kena ingat bahawasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah rujukan yang paling utama. Seterusnya adalah ilmu itu adalah bersifat syumul. Okay, Islam menerima dan mengiktiraf semua ilmu yang bermanfaat. Betul? Betul? Kita belajar semua
semua ilmu. Ilmu apa? Ilmu pasal bidang sukan, ilmu pasal bidang apa? Bidang teknologi, bidang sains, bidang macam-macam lah. Okey. Semua ilmu yang bermanfaat kita tahu. Ilmu bersifat syumul, menyeluruh. Okey. Islam meletakkan ilmu agama dan dunia sama penting. Okey, bila kita mengajar akhirat, insya-Allah dunia akan bersama-sama. Tapi kalau kita tinggalkan akhirat, kita tak dapat akhirat, kita hanya dapat dunia sajalah. Okey? Tu sebab Allah kata kita kena tuntut ilmu ni seolah-olah kita nak hidup 1000 tahun. Seolah-olah kita nak hidup 1000 tahun. Tapi dalam bab kita buat amal ibadat seolah-olah kita nak mati esok hari. So kita kena pulun buat amal ibadat. Hari ni seolah-olah esok kita nak masuk kubur. Macam tu lah. Kemudian Islam amat menekankan ilmu fardu kifayah di samping ilmu fardu ain. Tanpa ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Ya, betul. So ada soalan nak tanya? Minggu depan siapa ketua kelas ni ya? Saya lupa tanya lagi. Adik ke? Saya Puan. Nazrul. Okey Nazrul. Ingatkan saya minggu depan kita sambung slide 22. Boleh? Boleh Puan. Boleh. Okey. Minggu depan yang 1 jam tu saya habiskan topik ni. Yang 2 jam hari Rabu kena present tunjuk cara bahagian B. Nah? Betul tak saya cakap ni? Betul. Ya, asyik baik cakap betul. Nah. So tak payah hantar lagi video tunjuk cara bahagian B tu, tak payah hantar lagi. Present dulu, lepas present tu baru upload. Lepas present baru upload. Okey? So ada soalan nak tanya? Boleh tanya, silakan. Tanya. Kita habiskan awal lah kelas. Tak Tak ada, lambat Puan. lah habis. Okey, tak ada nak. So, saya lepaskan kamu kelas kita pada hari ini pada jam 12.40 yang mana tajuk kita ataupun hasil pembelajaran kita pada hari ini adalah berkonsepkan kepada ilmu, okey, dan juga pembahagian ilmu. So kita jumpa minggu depan pada hari apa? Saya tak ingat, hari Isnin. Hari Isnin. Ya ke hari Isnin? Isnin, Puan. Ya, kita jumpa hari Isnin. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Dalam Mas Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.